Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik pengenalan kepada teknologi. Ini adalah topik kita iaitu pengenalan kepada teknologi di mana dalam video ini kita akan belajar subtopik kapal terbang mini. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 3.1 aplikasi teknologi. Manakala standard pembelajaran kita adalah 3.1.3 menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk yang akan dihasilkan. 3.1.4 membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan. 3.1.5 menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. 3.1.6 mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk dan membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan. Kedua, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan serta mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menghasilkan sekurang-kurangnya satu lakaran reka bentuk produk yang terbaik. Kedua, murid berjaya mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Jadi cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk belajar. Jadi mari kita mulakan. Dalam menghasilkan kapal terbang mini, terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita dapat menghasilkan kapal terbang mini. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Pertama, menjana idea. Kedua, melakar reka bentuk. Ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan yang keempat adalah mengira kos bahan. Ini adalah langkah-langkah umum dalam kita menghasilkan sesuatu produk. Tidak kiralah kita nak hasilkan kereta kebal ke, kita nak hasilkan kapal selam ke, ataupun kita nak hasilkan sebuah rumah. Ini adalah langkah yang perlu kita lakukan dahulu sebelum kita dapat hasilkan sesuatu. Ini adalah langkah yang pertama, menjana idea. Mari kita menjana idea. Dalam kita menjana idea, kita perlu tahu beberapa perkara dalam menghasilkan sesuatu produk. Perkara-perkaranya adalah seperti berikut, iaitu rupa bentuk. Apa rupa bentuk produk kita? Kita nak buat bentuk apa? Macam mana rupa bentuk dia? Seterusnya adalah teknologi peralatan. Apa teknologi peralatan yang kita gunakan? Kita nak buat produk kita ni daripada apa? Macam mana kita nak guna alatan tu untuk buat produk kita? Ini adalah apa yang dimaksudkan dengan rupa bentuk dan teknologi peralatan. Mari kita pergi dulu kepada rupa bentuk. Okey, kita nak menghasilkan kapal terbang mini. Jadi kita perlu tahu apa rupa bentuk kapal terbang. Okey, kapal terbang ni dia ada banyak rupa bentuk. Ada rupa bentuk seperti kapal terbang komersial ataupun kapal terbang ketenteraan ataupun kapal terbang lama ataupun seperti jet pejuang. Jadi kamu boleh fikir kamu nak rupa bentuk yang macam mana kamu nak hasilkan untuk menghasilkan kapal terbang mini kamu. Okey. Kemudian teknologi peralatan. Kita nak gunakan apa untuk menghasilkan kapal terbang mini kita ni?
Jadi kita akan menggunakan satu teknologi peralatan moden iaitu pen 3D. Baiklah, pen 3D ini adalah sesuatu teknologi peralatan yang agak baru diperkenalkan. Jadi seperti contoh gambar yang kamu lihat, pen 3D ni bentuk dia seperti pen. Manakala yang kamu lihat bergulung-gulung berwarna-warni itu adalah kita panggil bahan untuk menghasilkan model 3D. Di mana kita akan masukkan bahan tu nama dia adalah filament. Kita masukkan filament tu melalui belakang pen 3D tu. Kemudian kita hidupkan switch di mana kita boleh hasilkan model-model 3D. Menggunakan pen 3D ni kita boleh menghasilkan pelbagai model, pelbagai bentuk model. Seperti yang kamu lihat, boleh lihat contoh ada diberikan itu adalah seperti bola, basikal, menara, kerusi, gitar dan rama-rama. Jadi menggunakan pen 3D ni kita boleh menghasilkan pelbagai model. Pelbagai model, tidak kira lah model apa yang kita nak. Seterusnya kita pergi pula kepada langkah yang kedua iaitu melakar reka bentuk. Mari kita melakar reka bentuk kapal terbang mini. Baiklah, ini adalah lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Telah disediakan dua lakaran. Mari kita lihat lakaran pertama dahulu. Bagaimana kita nak buat lakaran? Okey, kita pergi dahulu kepada lakaran yang pertama. Okey, mula-mula kita lakarkan dahulu badan kapal terbang ni. Kapal terbang mini yang kita nak hasilkan tu lah. Kita lakarkan badan dia dahulu. Kemudian baru kita lakarkan ekor dia. Lepas kita lakarkan ekor dia, baru kita lakarkan pula sayap dia. Lepas kita lakarkan sayap dia, kita kemaskan, kita padam atau buang garisan-garisan yang tak perlu supaya nampak jelas lah rupa bentuk kapal terbang mini yang kita nak buat tu. Lepas tu kita senaraikan apa maklumat yang ada seperti sayap, kita buat anak panah, sayap. Kemudian roda, kita buat anak panah, tunjuk dekat roda. Okey, selesai untuk lakaran yang pertama. Begitulah cara-cara kita untuk melakar lakaran yang pertama. Kemudian mari kita pergi pula kepada lakaran yang kedua. Okey, lakaran yang kedua sama juga seperti lakaran yang pertama. Kita mesti lakar badan. Okey, kita lakar dahulu badan. Kemudian kita lakar dia punya ekor. Okey, setelah selesai kita lakar dia punya ekor, kita lakarkan pula dia punya sayap. Kemudian kita kemaskan, lepas tu kita tak bolehlah sama lakaran satu dengan lakaran dua ni, tak bolehlah sama. Kalau kita nak buat lakaran tiga pun, lakaran yang ketiga tu tak boleh sama dengan lakaran yang pertama dengan lakaran yang kedua. Jadi untuk lakaran kedua ni kita ada idea lain. Kita nak buat sayap berlapis. Kita maknanya ada dua sayap. Ada dua sayap di kiri dan ada dua sayap di kanan. Kemudian barulah kita letakkan maklumat yang perlu, iaitu kita letak sayap berlapis. Kita buatlah anak panah tunjuk bahawa sayap ni ada lapis, ada dua lapisan. Okey, setelah kita selesai membuat lakaran 1 dan lakaran 2, ataupun kamu ada idea lain, jadi kamu nak buat sampai 3 lakaran ataupun 4 lakaran pun boleh, mengikut kreativiti kamu. Okey, setelah kita selesai membuat lakaran, barulah kita membuat satu lagi lakaran, itu lakaran yang terbaik. Baiklah, ini adalah lakaran yang terbaik. Lakaran terbaik ni kamu boleh pilih kamu nak lakaran 1 ataupun lakaran 2. Tapi lakaran terbaik yang cikgu pilih ni adalah gabungan antara lakaran 1 dan lakaran 2. Okey, pada lakaran terbaik ni kita buat cantik-cantik lah. Cantik dan jelas. Produk yang kita nak hasilkan iaitu kapal terbang mini. Jadi kemudian kita letak pula maklumat yang penting pada lakaran terbaik kita tu supaya kita lebih jelas dah faham lah apa yang perlu kita buat. Antaranya kita letak maklumat seperti ekor,
Kita tunjuk dekat bahagian ekor, badan, kita tunjuk dekat bahagian badan, sayap, kita tunjuk dekat bahagian sayap. Lepas tu kita letak ukuran. Okey, panjang badan kapal terbang mini ni adalah 15 cm. Tinggi badan kapal terbang mini ni adalah 6 cm. Sayap dia pula berukuran panjang 8 cm setiap satu. Lepas tu ekor dia pun sama. Panjang tinggi dia adalah 6 cm setiap satu. Ekor ni ekor satu, ni ekor dua, lepas tu belah sini ada satu lagi ekor. Okey. Selesai lakaran terbaik kita. Jadi inilah model kapal terbang mini yang akan kita hasilkan. Inilah rupa bentuk dia. Jadi setelah selesai kita buat lakaran terbaik, kita kena buat apa? Kita pergi pula langkah yang seterusnya, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, bagaimana kita nak menilai lakaran dan membuat penambahbaikan ni? Okey, begini caranya. Okey, pertama kita perlu buat jadual. Okey, ini adalah jadual maklumat pada lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Okey, kalau kamu nampak di situ di sini ada contoh lakaran yang telah kita buat. Jadi kita dalam jadual ni ada beberapa lah yang kita perlu letakkan, iaitu elemen, huraian, kesesuaian, sesuai atau tidak sesuai, dan catatan. Elemen ni seperti badan, sayap, ekor. Huraian ni pula, kalau badan bentuk silinder, panjang 15 cm. Kalau sayap pula ada di kiri dan kanan, panjang 8 cm. Ekor dia pula berada pada bahagian belakang, ketinggian 6 cm. Lepas tu sesuai, kalau sesuai kita tanda sesuai, kalau tidak sesuai kita tanda tidak sesuai. Catatan ni kita nak sokongan. Kalau betul, kalau kita kata bentuk silinder ni sesuai, kenapa kita kata bentuk silinder tu sesuai? Kalau bentuk silinder ni tak sesuai, kenapa kita kata bentuk silinder ni tak sesuai? Macam tu lah. Jadi mari kita menilai lakaran terbaik yang kita telah buat tadi menggunakan jadual yang disediakan ini. Okey, mari kita pergi kepada badan. Bentuk silinder. Okey, sesuai ke tak sesuai? Sesuai ke tak sesuai? Cikgu rasa jawapan dia adalah sesuai. Sesuai. Jadi sesuai. Kenapa sesuai? Apa kita nak letak dekat catatan ni? Apa yang kita nak letak dekat catatan tu adalah menyamai bentuk badan kapal terbang sebenar. Kemudian kita pergi pula kepada panjang 15 cm. Sesuai ke tidak sesuai? Cikgu rasa sesuai. Sesuai. Jadi apa kita nak letak dekat catatan ni? Catatan ni kita letak sesuai dengan saiz badan berbentuk silinder. Jadi panjang dia sesuai lah. Okey, mari kita pergi pula kepada sayap. Ada di kiri dan di kanan. Sesuai ke tidak sesuai? Kapal terbang mini kita ni ada sayap di kiri dan kanan. Jadi jawapan dia adalah sesuai. Kenapa sesuai? Kita letak dekat catatan ni. Kedudukan sayap kiri dan kanan menyamai kapal terbang sebenar. Rupa bentuk dia sama dengan kapal terbang yang sebenar. Kemudian kita pergi pula kepada panjang 8 cm. Sesuai ke tak sesuai? Sayap ni panjang dia 8 cm. Sesuai lah. Kenapa sesuai? Sesuai dengan saiz keseluruhan kapal terbang mini. Maknanya tak ada panjang sangat, tak ada pendek sangat sayap tu. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada ekor. Ekor dia berada pada bahagian belakang. Betul ke tak ekor kena ada bahagian belakang? Ke kena ada bahagian depan? Betul lah, ekor kapal terbang dia ada dekat bahagian belakang. Jadi sesuai. Lepas tu catatan apa kita nak letak dekat catatan tu? Kita letak kedudukan ekor di hujung badan sesuai dengan kapal terbang sebenar. Sebab kapal terbang sebenar pun ekor dia ada di belakang. Seterusnya kita pergi pula kepada ketinggian 6 cm. Sesuai ke tak sesuai ketinggian 6 cm ni?
dengan saiz ekor dengan saiz badan. Okey, bagi cikgu ianya adalah sesuai. Kenapa sesuai? Kita kena letak dekat catatan ni. Okey, kerana ketinggiannya sesuai dengan keseluruhan saiz kapal terbang mini. Maknanya seimbang lah. Sesuai lah saiz dia. Kalau kamu tengok, saiz dia sesuai. Maknanya tak besar sangat, tak kecil sangat. Jadi kapal terbang tu nak terbang pun mudah. Sebab ekor dia tak panjang sangat. Okey. Selesai kita menilai maklumat pada lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Jadi apa kita perlu buat seterusnya? Seterusnya kita perlu buat adalah kita perlu mengira kos bahan. Jadi ini adalah langkah terakhir sebelum kita dapat menghasilkan model kapal terbang mini kita. Kita perlu kira kos. Nak buat sesuatu produk mesti ada kos. Sebab apa? Sebab kita menggunakan bahan. Jadi mari kita mengira kos bahan. Ini adalah kos bahan untuk kapal terbang mini. Di mana kita hanya menggunakan filament pen 3D. Seperti yang cikgu cakap tadi, bahan yang kita nak gunakan untuk membuat model kapal terbang mini kita tadi adalah menggunakan filament yang akan dimasukkan ke dalam pen 3D kita untuk kita hasilkan kapal terbang mini kita. Jadi kita menggunakan filament pen 3D. Harga dia adalah 50 sen untuk satu gulung. Satu gulung ni ada berapa meter? Ada 1 meter. Jadi kuantiti yang kita nak gunakan untuk menghasilkan kapal terbang mini kita adalah sebanyak 5 meter paling kurang. Ataupun paling banyak lah. Sesuailah 5 meter ni untuk kita hasilkan kapal terbang mini kita. Jadi jumlah dia macam mana kita nak kira? 5 meter ni kita darablah harga dia 50 sen 1 meter. Jadi 5 darab 0.50. Jadi jumlah dia adalah RM2.50. Jadi kos keseluruhan untuk kita menghasilkan kapal terbang mini kita ni menggunakan filament pen 3D ni adalah sebanyak RM2.50. Okey, selesai dah kita mengira kos. Jadi barulah kita boleh menghasilkan kapal terbang mini. Jadi tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah sedikit kefahaman bagaimana langkah-langkah umum sebelum kita dapat menghasilkan kapal terbang mini. Di mana kita tadi ada belajar mengenai menjana idea, melakarkan reka bentuk, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan serta mengira kos bahan. Jadi bagi mengukuhkan kefahaman kamu, mari kita buat sedikit latihan secara bersama-sama. Baiklah, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi, pengenalan kepada teknologi. Jadi kamu boleh salin soalan ni pada buku latihan RBT dan mari kita menjawab soalan ni secara bersama-sama. Okey, mari kita baca arahan dia. Arahan. Jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, anda dikhendaki membuat lakaran produk. Okey, tadi kita dah ada buat lakaran produk. Jadi kalau kamu ada idea-idea lain ataupun kamu nak buat rupa bentuk kapal terbang mini kamu tu lain daripada orang lain, jadi kamu boleh lakarkan sendiri idea-idea kamu tu. Kamu boleh lakarkan sebanyak 2 atau 3 lakaran. Tidak kisah. Asalkan kamu ada membuat lakaran dan kamu dapat terjemahkan idea yang kamu fikirkan tu kepada lakaran produk lah. Jadi, mari cikgu lakarkan. Ini adalah cikgu nak lakarkan produk cikgu lah, kapal terbang mini cikgu. Ikut idea kreativiti cikgu sendirilah. Kamu lukis yang kamu sendiri. Kalau kamu nak sayap berlapis ke, dekat sayap ada ekor ke, ikut kamu.
tiada halangan dalam kamu menterjemahkan kreativiti kamu dalam membuat lakaran produk. Jadi, cikgu mula melukis lakaran produk. Dah siap. Okey, ini adalah lakaran produk cikgu. Di mana cikgu bukan sekadar melakar rupa bentuk kapal terbang mini saja. Cikgu juga meletakkan maklumat-maklumat penting pada lakaran cikgu, iaitu seperti cikgu letak bahagian ekor, bahagian badan dan bahagian sayap. Cikgu juga meletakkan ukuran dia, panjang, tinggi, lebar. Jadi kamu juga perlu membuat lakaran produk kamu seperti ini. Jadi selesai sudah soalan yang pertama, iaitu anda dikehendaki membuat lakaran produk, di mana jawapan dia adalah kita perlu membuat lakaran produk kapal terbang mini mengikut kreativiti dan idea kita lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah berdasarkan lakaran tadi, kamu dikehendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, sama seperti jadual yang cikgu tunjuk tadi. Kita perlu buat jadual yang macam ni. Mesti ada elemen, huraian, kesesuaian, sesuai atau tidak sesuai, dan catatan bagi menyokong atau memberi idea lain lah, penambahbaikan lah untuk kita punya elemen ni kalau rasakan sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, mari kita pergi dulu yang pertama, badan, bentuk silinder. Okey, bentuk silinder cikgu ni sesuai ke tak sesuai? Okey, bagi cikgu ianya adalah sesuai. Jadi kita tanda tik pada sesuai. Jadi catatan dia cikgu nak letak apa? Catatan dia cikgu nak letak bentuk silinder ni. Bentuk silinder ni menyamai bentuk kapal terbang sebenar. Kenapa cikgu kata sesuai? Sebab menyamai bentuk kapal terbang sebenar. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada panjang 15 cm. Betul ke tak panjang cikgu 15 cm? Okey, panjang badan kapal terbang cikgu adalah 15 cm. Sesuai ke tak sesuai? Okey, bagi cikgu ianya adalah sesuai. Kenapa sesuai? Sesuai, jawapan dia adalah kerana sesuai dengan saiz badan kapal terbang mini. Okey, kenapa panjang 15 cm ni sesuai? Kerana sesuai dengan saiz badan kapal terbang mini. Sesuai lah. Kita nak buat mini, kita bukan nak buat besar. Jadi cukuplah 15 cm ni. Seterusnya kita pergi pula kepada sayap. Ada di kiri dan kanan. Ada ke tak di kiri dan kanan? Ada. Kenapa? Sesuai ke tidak sesuai? Okey, bagi cikgu sesuai lah. Sesuai. Kenapa sesuai? Kerana menyamai bentuk kapal terbang sebenar. Jadi, selesai jawapan untuk kenapa sesuai ke tidak ada di kiri dan kanan ni. Jawapan dia adalah menyamai bentuk kapal terbang sebenar. Okey, tengok pula. Panjang sayap adalah 8 cm. Panjang sayap ni 8 cm. Sesuai ke tidak sesuai? Bagi cikgu, jawapannya adalah sesuai. Okey, kenapa sesuai? Okey, sesuai kerana sesuai dengan saiz badan kapal terbang ini. Sebab dia punya sayap tak panjang sangat, tak pendek sangat. Jadi sesuailah dengan saiz badan kapal terbang mini kita ni. Dia punya sayap 8 cm. Okey, selesai untuk sayap panjang 8 cm. Kita pergi pula kepada elemen ekor. Okey, ekor. Kita pergi kepada huraian yang pertama, iaitu berada di belakang.
Sesuai ke tak sesuai ekor ni ada di belakang? Okey, bagi cikgu, jawapan dia adalah sesuai. Kenapa sesuai? Kerana menyamai bentuk kapal terbang sebenar. Kapal terbang sebenar pun ekor dia ada dekat belakang. Jadi sesuai lah. Ekor model kapal terbang mini kita buat dekat belakang. Seterusnya adalah ketinggian 6 cm. Sesuai ke tak sesuai ekor ni, ketinggian dia 6 cm. Bagi cikgu, ianya adalah sesuai. Kenapa sesuai? Sesuai dengan saiz keseluruhan badan kapal terbang ni. Maknanya kapal terbang ni boleh terbang dengan stabil lah. Kalau ekor dia tak besar. Jadi jawapan dia kita tulis sesuai dengan saiz badan kapal terbang mini. Jadi selesai sudah soalan yang kedua, iaitu berdasarkan lakaran tadi, kamu dikendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Penambahbaikan kita tiada buat kerana model lakaran kapal terbang mini kita ni adalah sempurna dan tiada yang tidak sesuai. Jadi tiada penambahbaikan yang perlu kita lakukan. Jadi jawapan dia, badan bentuk silinder, sesuai. Panjang 15 cm, sesuai. Sayap pula ada di kiri dan kanan, sesuai. Panjang 8 cm, sesuai. Ekor dia berada di belakang, sesuai. Ketinggian 6 cm, sesuai. Jadi semua elemen yang disenaraikan ini adalah sesuai. Maknanya kita boleh teruskan dengan lakaran kita ni untuk kita jadikan model kapal terbang mini. Kenapa sesuai? Kita ada nyatakan pada catatan ini. Kerana antaranya adalah menyamai bentuk kapal terbang yang sebenar dan sesuai dengan saiz badan kapal terbang mini. Maknanya tak adalah sayap ni besar sangat ke, panjang sangat ke, pendek sangat ke. Jadi maknanya sesuai lah. Sesuai dengan saiz keseluruhan kapal terbang mini kita. Okey, selesai untuk soalan nombor 2. Kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 adalah anda dikendaki membuat kiraan kos bahan produk. Jadi yang pertama adalah apa bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan kapal terbang mini ni? Bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan kapal terbang mini ni adalah filament pen 3D. Kita menggunakan filament pen 3D di mana harga dia adalah 50 sen. Okey, harga dia 50 sen dan kita nak guna sebanyak 5 meter. Harga dia 50 sen setiap 1 meter, jadi kita nak guna 5 meter. Jumlah keseluruhan dia kita kena 5 darab 50 sen. 5 darab 50 sen jadi RM2.50. Jadi itu sahaja yang kita gunakan. Kita hanya gunakan filament pen 3D sahaja untuk menghasilkan model kapal terbang mini kita. Jadi ini sahajalah kos bahan kita yang kita perlu. Jadi selesai sudah soalan nombor 3, iaitu anda dikendaki membuat kiraan kos bahan produk di mana kita hanya menggunakan filament pen 3D di mana harga dia adalah 50 sen setiap 1 meter dan kita menggunakan kuantiti sebanyak 5 meter. Jadi jumlah kos bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan model kapal terbang mini kita ni adalah sebanyak RM2.50. Maka selesai sudah soalan kita. Maka dengan itu juga selesailah juga pembelajaran kita
pada kali ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah sedikit kefahaman bagaimana kita untuk menjana idea, bagaimana kita nak melakarkan reka bentuk, bagaimana kita nak menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, dan juga bagaimana kita nak mengira kos bahan. Ini semua adalah langkah-langkah umum sebelum kita dapat menghasilkan produk kita, iaitu kapal terbang mini. Baiklah, itu sahaja. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.